Jadi sebenarnya adalah kesan fotoelektrik ialah apabila satu sinaran gelombang elektromagnet, contohnya cahaya, memancar ke arah permukaan logam, elektron daripada permukaan logam itu akan keluar dan ini dipanggil sebagai kesan fotoelektrik. Okey, jadi kalau awak tengok, kalau untuk di sekolah, ada satu eksperimen yang kita boleh menunjukkan bagaimana kesan fotoelektrik ini terhasil. Okey, kalau tengok pertama ya. Rajah di bawah menunjukkan susunan lita menggunakan sel foto. Sel foto ini adalah untuk mengkaji kesan fotoelektrik. Kalau awak tengok kat sini, sel foto ini yang pertama dia mesti ada sumber cahaya. Kan? Dia mesti ada sumber cahaya sebab sumber cahaya ini merupakan satu sumber ataupun gelombang elektromagnet. Okey, jangan lupa. Jadi apa yang berlaku ialah dalam sel foto ini dia ada logam peka cahaya. Jadi di sini ialah dalam kat logam ni dia ada elektron, elektron, elektron. Jadi apa yang berlaku ialah apabila satu sinar cahaya kita pancarkan kepada logam, elektron ini akan dipancarkan keluar. Yang ni. Jadi kalau awak perhatikan di sini, disebabkan elektron itu adalah bercas negatif, dia akan tertarik kepada anode. Anode ini adalah cas positif sebab elektron dia mesti tertarik kepada positif. Dia dah keluar, jadi dah keluar tu nak ke mana? Dia akan tertarik kepada anode. Sebab apa anode? Anode adalah positif, kalau tak tersambung kepada terminal positif bateri, jadi itu adalah anode. Jadi kalau awak tengok kat sini, jadi okey, miliammeter ini ialah jadi elektron pun mengalir. Jadi elektron mengalir, elektron mengalir. Awak tahu bahawa arus sebenarnya adalah apa? Arus sebenarnya adalah merujuk kepada pengaliran elektron. Sebenarnya arus itu sebenarnya adalah pengaliran elektron. Jadi kat sini ada bacaan sebab menunjukkan kat situ adalah arus. Sebenarnya arus adalah merujuk kepada pengaliran elektron. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini nombor A, apabila permukaan logam disinari oleh logam peka cahaya ataupun katod. Katod ni sebab kita sambung kepada negatif terminal elektrik jadi dia katod lah. Jadi elektron yang dipancarkan ini dipanggil sebagai, kat sini dikenali sebagai fotoelektron. Jadi elektron yang keluar daripada logam tu, permukaan logam tu dikenali sebagai fotoelektron. Jadi bila dia keluar, elektron tu dipanggil sebagai fotoelektron. Okey, boleh ya? Cikgu dah cerita semua. Okey, jadi fotoelektron akan tertarik pada anode, cikgu dah cerita. Jadi fotoelektron akan bergerak daripada katod ke anode dan menghasilkan arus. Sebab arus itu merujuk kepada pengaliran elektron. Jadi kat sini dia akan ada bacaan kat sini. Sebab pengaliran elektron. Okey. Itu kesan fotoelektrik. Okey, nanti awak boleh tengok YouTube. Ini adalah kesan demonstrasi kesan fotoelektrik. Jadi nanti ini adalah bagaimana elektron itu ataupun dikenali sebagai fotoelektron itu keluar daripada permukaan logam apabila satu sinar cahaya ataupun bukan cahaya saja, gelombang elektromagnet dia terpancar pada permukaan logam. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, ini adalah kalau awak belajar sebelum ni adalah melibatkan kesan fotoelektrik. Okey, ini awak dah tahu kan formula yang pada 7.1 itu, fizik kuantum ya. Jadi kalau awak tengok E itu energi, H itu adalah pemalar Planck, pemalar Planck, F itu adalah frekuensi ataupun lambda sama dengan HP. Okey, benda ni awak dah temui pada formula subtopik 7.1. Okey. H ini adalah pemalar Planck. Jadi kat sini bagaimana kita nak menentukan pemalar Planck? Okey, H ni. Okey, bagaimana kita nak menentukan dengan pemalar Planck? Jadi kalau awak tengok ini adalah merupakan kit pemalar Planck yang kita nak cari nilai pemalar Planck yang akan diberi dalam soalan, tapi betulkah nilainya kat situ? Jadi kat sini kita ada satu bateri. Okey, kemudian kita ada potensiometer. Okey, cikgu delete dulu supaya awak nampak. Okey, kemudian kita ada LED merah kerana LED merah ini sebenarnya adalah dia satu logam, apabila satu logam yang di mana apabila kita cuba sinar cahaya kita pancarkan dia akan logam tu akan elektron akan terhasil daripada logam itu ataupun kesan fotoelektrik. Okey.
Tombol pada potensiometer dilaraskan untuk mencepatkan bacaan voltmeter adalah 0.2 meter dan ambil bacaan pada miliammeter. Okey. Jadi awak adjust potensiometer ini supaya voltmeter dekat sini menunjukkan bacaannya adalah 0.2 volt. Awak adjust. Dapatkan bacaannya 0.2 volt. Jadi bila awak dapat bacaan 0.2 volt, awak kena ambil bacaan ini. Ini adalah bacaan arus. Awak kena cari berapa bacaan dia. Okey. Kemudian awak ulang balik eksperimen ini dengan cara awak tingkatkan 0.4, 0.6, 0.8 dengan ataupun kat sini adalah 3.0. Bolehlah dekat sini dia kata 3.0. Okey. Jadi kat sini, kat sini kita akan tengok katakan ini 1, ni nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4, ini nombor 5. Jadi ini I1 awak kena ambil bacaan dia. I2 berapa, I3 berapa, I4 berapa, I5 pun berapa. Okey. Jadi eksperimen ni nanti kita akan buat. Okey. Jadi bila kita dapat bacaan I itu, apa yang awak kena buat ialah awak kena melakar graf I melawan dengan V. Dan nilai voltan pengaktifan bagi LED merah ditentukan nilai pintasan graf pada paksi voltan. Okey, jadi kita akan tengok apa itu voltan pengaktifan VA. Nanti kita akan tengok apa itu VA, voltan pengaktifan, dan LED merah ini nanti akan diganti dengan warna oranye, kemudian warna hijau dan juga warna biru. Okay, kita akan tengok kita tu dengan 4 color. Merah, mula merah, oranye, hijau dan biru. Okey, daripada eksperimen ini contohlah ya, kita dah buat semua. Mula kita guna warna merah. Okey, cukup padam balik ya. Okey. Okey, I ini, V ini kita dah tetapkan tadi. Okey, kan mula-mula tadi, yang ini adalah kita dah tetapkan tadi. Okey, ini adalah pemboleh ubah dimalakan, MV. Okey, ini adalah RV. Pemala yang diubah. Jadi mula-mula kan kita dapat pemerah, LED warna merah, kuning, hijau dan biru. Okey, yang ini apa sebenarnya? Okey, 1.78, 1.90, 2.0, 2.45. Ini apa sebenarnya? Okey, kita akan tengok nanti. So nanti awak akan nampak satu graf yang lurus. Awak akan dapat contoh bacaan dia macam ni. Okey, bila awak buat, contohlah ya, macam tu. Dia akan dapat kuning, macam ni, nanti dia akan satu garis lurus, dapat graf macam tu. Okey, apa yang kita tahu di sini ialah, apa yang kita buat kesimpulan di sini, berdasarkan nilai voltan pengaktifan yang diperolehi daripada graf I melawan V pada setiap voltan atau pada setiap warna itu, sebenarnya pintasan Y ini merujuk kepada, yang ini sebenarnya adalah, yang ini, pemerah ini. Pintasan X ini sebenarnya merujuk kepada, ini apa semua cikgu? Ini sebenarnya, sebelum tu cikgu padam tu ya. 1.78, 1.90, 2.0, 2.45, ini apa sebenarnya? Ini sebenarnya merujuk kepada voltan pengaktifan. Sebenarnya merujuk kepada voltan pengaktifan. Apa itu voltan pengaktifan? Nanti kita akan cikgu akan ajar awak. Okey? Dia merujuk kepada pintasan X. Jadi kat sini awak tengok. Ini merah kita dapat 1.78, 1.90, 2.0, 2.45. Okey, lambda ni memang kita tahulah. Kan awak tahu Michael Jackson kena halau balik India Utara. Cikgu dah ajar awak. Lagi ke atas, lambdanya semakin tinggi. Semakin tinggi. Jadi kat tahu merah. Ni nanometer ya. Nano ni meter maksudnya 623 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Ini untuk warna merah. Biru mana biru? Biru kat bawah. Jadi lambdanya semakin berkurang. Jadi kat sini berapa ni? Kat sini adalah 467 darab dengan 10 kuasa negatif 9 meter. Betul lah. 467 dengan 63 mana yang lebih kecil? Biru yang paling kecil. Hijau yang sederhana. Okey, jadi Michael Jackson kena halau balik India Utara. Bawah sekali, dia punya lambda. Lambda tu apa? Lambda tu adalah puncak ke puncak. Ni lambda. Okey. Okey, jadi okey, yang ini awak bahagi je lah.
Jadi 1 bahagi dengan ataupun 1 per dengan 623 darab dengan 10 kuasa negatif nano ni negatif 9. Okey. Okey. Jadi di sini apa yang kita boleh dapat di sini ialah okey. Berdasarkan jadual keputusan graf VA melawan 1 per lambda, cukup padam balik ya. Jadi kita akan dapat okey. Ini VA ni adalah voltan pengaktifan. VA ni adalah voltan pengaktifan. Jadi kalau kita buat graf 1 per lambda, okey. Ni. Okey, yang ni 1 per lambda, ini adalah voltan pengaktifan. Awak akan dapat satu garis lurus di mana M ini adalah kecerunan. Okey, gradient dalam bahasa Inggeris. Awak akan dapat HC per dengan E. Okey, jadi awak akan dapat HC ni, ini adalah panjang Y kan. Nanti awak akan tengok Y2 tolak dengan Y1 sini. Ini adalah X2 tolak dengan X1. Kita akan tengok lebih detail nanti. Okey, tak apa. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, daripada graf di atas nilai kecerunan M itu adalah gradient dan pemalar Planck ditentukan dengan menggunakan formula. Okey, formula apa? Formula HC sama dengan ME per dengan C. Okey, nanti cikgu padam balik supaya awak nampak. Okey, jadi macam mana nak dapat dia punya kecerunan graf? Kecerunan graf senang saja. Kan awak tahu formulanya adalah just guna dia punya Y2 tolak dengan Y1. Yang ni, contohnya Y2 ni 2.5. 2.5 contohnya kat sini. Contohnya kat sini adalah Y kat sini adalah 2.5. Okey. Jadi kat sini 1.38 ni Y1. Kat sini 1.38. Jadi 2.5 tolak dengan 1.38. Okey, kemudian kat sini adalah X2 tolak dengan X1. Jadi X2 kat mana? Kat sini adalah X2. Kat sini jadi berapa nilainya? 2.2. 2.2. Kat sini adalah 2.2 tapi kena darab dengan 10 kuasa 6 Ini untuk X2, sini Y2. Okey, kat sini X1, sini Y1. X1 berapa? 1.26. 1.26 tapi kena darab 10 kuasa 6. Okey, awak carilah nilai. Macam biasa guna matematik. Baik, apa jadi macam ni? Macam matematik. Jadi, sekejap